أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana li'ibadatihi wa arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam litablighi risalatihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khaira anbiya'ihi wa rusulihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Amma ba'd. Alhamdulillah, musi datang kuasa Tuan Imam, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah SWT. Pertamanya, marilah kita bersama-sama merapatkan syukur kepada Allah kerana pada malam ini untuk kali yang kedua dapat kita bertemu lagi. Kalau ikut perancangan untuk kita bertemu tahun depan. Tapi memandangkan di atas permintaan dan juga belas ihsan daripada Tuan Hasbullah merayu saya untuk datang kali kedua. Jadi saya cuba mengalah untuk menunaikan hajat Tuan Hasbullah dan juga jemaah sekalian untuk kita bersama-sama bermuzakarah, kita berbincang, ya, dan kita bersama-sama membincangkan. Saya cuba nak menyambung pada malam ni part 2, bahagian yang kedua. Tajuk yang telah pun saya bincangkan bersama tuan-tuan, iaitu kelemahan-kelemahan yang ada pada diri manusia. Boleh tuan-tuan? Setuju? Kita sambung bahagian yang kedua. Sebenarnya saya nak sambung tahun depan, ya, iaitu beberapa kelemahan-kelemahan yang ada pada manusia. Jadi memandangkan amat perlulah untuk kita segerakan bincangkan kelemahan-kelemahan yang ada pada manusia ini. Walaupun seperti mana yang telah saya jelaskan pada minggu lepas, Allah SWT memuji manusia sebagai asyraful makhlukat, ya, kejadian Allah yang terbaik. Tapi di sudut kita sebagai insan, sebagai manusia ini banyak kelemahan-kelemahan yang kita perlu tahu dan kita perlu perbaiki. Jadi mudah-mudahan apa yang saya cuba nak kongsikan, ya, bersama-sama dengan tuan-tuan, perempuan pada malam ini, mudah-mudahan saya lah orang yang pertama untuk cuba belajar memperbaiki akhlak saya, ya, tingkah laku, PL kata orang Melaka. Sebab kita ni tuan-tuan, ada satu PL, kata orang kampung saya dia panggil PL ataupun sikap kita ataupun tabiat kita yang kita mesti kenal pasti sebagai kita manusia ini. Jadi saya kira pada minggu lepas saya dah terangkan adalah beberapa kelemahan-kelemahan yang ada pada manusia yang perlulah kita tahu dan perlulah kita perbaiki. Saya cuba nak sambung pada malam ni, ada lagi beberapa kelemahan. Ya, kalau kita merujuk di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang Allah SWT menyatakan tentang betapa kita, insan ini, manusia ini banyak kelemahan. Di antaranya kalau kita merujuk dalam satu ayat, ya, surah An-Nisa, di mana Allah Ta'ala menyatakan khuliqal insan da'ifa, ya, wa khuliqal insanu da'ifa, dan dijadikan insan itu atau manusia itu bersifat da'if, lemah. Ya, kita bersifat lemah. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak bandingkan kelemahan kita manusia ini sama ada daripada sudut jasad kita, fizikal ni, mental kita, rohani yang ada pada kita manusia ini, kalau nak dibandingkan dengan fizikal umat-umat yang terdahulu, jauh beza. Saya pernah pergi di satu perkampungan puak zaman Nabi Saleh AS. Kalau tuan-tuan yang pernah pergi ke utara Madinah,
Itu satu tempat yang dinamakan Madain Saleh. Di situ ada perkampungan kaum Nabi Saleh. Yang saya melihat tuan-tuan, mereka ni punya rumah diukir daripada pergunungan. Jadi saya berkira kalaulah rumah mereka tinggi-tinggi belaka, dia punya rumah yang dibuat atau diukir di pergunungan, insya-Allah saya dapat bayangkan mungkin ataupun kebarangkalian makanya bentuk ataupun tubuh badan orang dulu lebih tinggi dan besar, ya. Macam tuan-tuan yang pernah pergi ke Jordan kan, di Petra, sama juga lah tuan-tuan, masya-Allah. Cumanya kalau kita merujuk kelemahan yang ada pada manusia ini, di mana kita ni adalah manusia bersifat daif, lemah. Sebab tu Tuhan Allah SWT mengatakan, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Quran menyatakan, Allah SWT menyatakan, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan kepada Allah. Tetapi Allah tidak memerlukan kepada kita. Ini tuan-tuan satu perkara yang kita mesti tahu. Allah tidak memerlukan kepada kita. Tapi kita insan perlukan kepada Allah. Kata para ulama, kalau satu dunia ni tuan-tuan, semua orang beramal, semua orang buat baik, taat perintah Allah, tak ada orang yang ingkar. Contoh di Melaka ni, semua baik belaka. Jadi orang soleh, ya, tadi Imam baca kan, innal abrar lafi na'im. Tempat duduk orang abrar dalam syurga yang penuh kenikmatan. Semua orang jadi orang abrar. Ini tidak akan menaikkan darjat di sisi Allah SWT. Tak adalah orang kata hari ini Allah untung sebab semua orang beramal. Allah tak perlukan kepada kita. Tapi kita perlukan kepada Allah. Dan kata para ulama, kalau semua manusia, ya, kita dekat Melaka contoh ni tuan-tuan, tak beramal, tak beribadah, langgar hukum Tuhan, buat maksiat, buat perkara-perkara yang Allah Ta'ala tegak, juga kata para ulama tidak menjatuhkan darjat Allah. Tak ada pula orang kata hari ini Allah rugi tau. Allah rugi. Sebab semua orang tak beramal. Semua orang derhaka kepada Allah. Sebab tu Quran menjelaskan, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kamulah yang perlu kepada Allah. Wallah huwal ghaniyul hamid. Dan Allah, dia bersifat ghani. Ya, bukan cik ghani. Dia adalah ghaniyun, maha kaya. Allah yang beri kita rezeki. Tuhan tak minta rezeki daripada kita. Nahnu narzuquka, kata Allah, kami yang beri kamu rezeki, kata Allah. Allah tu bersifat hamid, maha terpuji. Ya? Jadi tuan-tuan, kita ni insan, manusia ni lemah. Allah tidak memerlukan kepada kita. Tapi kita perlukan kepada Allah SWT. Ini yang pertama. Sebab tu jangan jadi orang yang angkuh, sombong, ya, takabur, bangga diri. Kadang-kadang tuan-tuan, kita ni manusia ni tuan-tuan, kita jadi orang yang angkuh. Ya, Tuhan kata apa? Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhurikum. Kita ni masa datang dekat dunia kan keseorangan. Quran kata furada, bersendirian. Allah kata laqad ji'tumuna furada, sungguh-sungguh benar-benar nanti kamu akan balik bertemu kepada kami. Kita ni manusia insan tuan-tuan, akan balik jumpa Allah furada, dalam bersendirian, keseorangan. Kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana hari pada awal kamu datang dekat dunia dahulu, keseorangan. Macam itulah besok Quran kata, kamu akan balik bertemu kami juga keseorangan. Boleh tak saya minum air sikit? Boleh? Suara malam tak berapa clear lah. Alangkah bahagianya kalau dapat air kelapa muda ni. Jadi vokal penceramah mungkin tambah merdu, mam. Sebab saya lihat kalau artis dan penyanyi-penyanyi, kenapa vokal dia merdu? Pasal dia punya mikrofon tu baik. Ada satu doktor pakai ENT tegur saya. Dia kata, ustaz ni banyak cakap lah, kena berehat lah.
Suara nampak dah peti, suara dah nampak dah merah bengkak dah. Ustaz kena berehat kurang-kurang 6 bulan. Tak boleh lah doktor, saya dah biasa cakap kan, dia ceramah, susah nak berehat ni. Mesti dia pasal vokal tak berapa baik. Suara nak dah macam dah serak dah. Saya memang mudah kena serak suara tuan-tuan. Jadi saya tanya pada pakar tu, apa puncinya? Dia kata antara penyebab vokal jadi pecah, dia kata. Kerana mikrofon murah. Sebab tu artis kalau menyanyi kan, contoh macam Siti Nurhaliza, kenapa vokal dia merdu? Menang anugerah vokal terbaik 12 tahun berturut-turut. Pasal orang taja mikrofon tu mahal. Mahal tuan, disponsor. Kita ustaz-ustaz, imam ceramah, mikrofon harga RM60, RM70. Tapi tidak ditengkerak-tengkerak, ni semua mahal-mahal bahkan. Kan, atas bawah mic. Ya? Jadi tuan-tuan sekalian, adalah saya selingan sikit. Kan? Sebab tu saya kata, kita ni jangan jadi orang yang sombong. Sebab hari di mana kita datang jumpa Allah, kita keseorangan. Wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhurikum. Quran kata kamu akan tinggalkan semua pemberian-pemberian nikmat yang telah kami berikan kepada kamu di belakang punggung kamu, kata Quran. Jadi masa kita datang dekat dunia tuan-tuan, kita keseorangan, tak ada nama, tak ada pangkat, tak ada jawatan, kita tak ada kepeminat, kan, tak ada kemasyuran. Orang pun tak kenal kita. Tapi kita bila datang kat dunia, Allah bagi anugerah, bagi sikit pangkat, dapat grade, jawatan, gaji besar sikit. Ya, Cikgu Khamis kan? Kita rasa kita gah. Ramai pengikut kita, followers kita ramai. Like kita dekat FB, dekat Instagram. Kita rasa gah. Ya, pasal kita jadi orang yang sombong. Sebab tu Quran kata, wa khuliqal insan da'ifa, dijadikan manusia sifat dia lemah. Quran kata besok kita balik dan kita keseorangan. Jadi maknanya sebagai manusia ini, kalau kita ada sifat gah, ada sifat keakuan tu, maka ini yang bimbang takut kita tidak layak untuk masuk dalam syurga Allah SWT. Sebab tu tuan-tuan saya cadangkan, untuk saya lah sendiri yang pegang mikrofon pada malam ni, kita mesti belajar untuk buangkan sifat-sifat keakuan. Kita kata, ya Allah aku ni lemah, da'if, kerdil, fakir, hina. Tapi saya kalau mengajar kursus haji dengan pihak tabur haji, tuan-tuan, kadang-kadang saya selalu nasihat pada anak murid saya. Siapa-siapa yang biasa ikuti kelas haji saya bersama dengan tabung haji, saya selalu sebut, kita ni tuan-tuan, kalau kita berdoa depan Kaabah, kita mesti menzahirkan akan kelemahan kita. Ya Allah aku ni lemah, da'if, kerdil. Tapi saya kata doa tu jangan kuat-kuat. Jadi jemaahlah pergi doa angkat tangan depan Kaabah kuat-kuat. Ya Allah, hamba aku ni bodoh, jahil, kerdil. Member sebelah dengar, memang kau bodoh pun. Maknanya, kita nak mengadu kita punya kelemahan ni, tuan-tuan, jangan pecah lubang pada orang lain. Itu kita dengan Allah. Sebab tu saya kata, dia sifat tawadu lawan sifat sombong, takabur, tuan-tuan. Ada satu jemaah saya, dia biasa pergi Mekah, tuan-tuan. Jadi dia buat tawaf, orang kata pijak kaki dia. Saya dah selalu pergi Mekah dah. Kalau orang pijak saya tergajang dia. Bang, jangan bang, itu sombong tu bang. Ini dekat tanah haram. Kita kalau nak dapat haji mabrur, mesti ada sifat yang tawadu. Saya kata kalau kita nak dapat sifat tawadu itu, kalau orang pijak kaki kita, orang terlanggar kita, apa nak cakap? Terima kasih tuan. Tuan pijak kaki saya. Ada masa pijak lagi. Kan? Kalau orang terlanggar kita, tuan-tuan, pergi jumpa dia. Terima kasih langgar saya. Ada masa langgar lagi. Itu kalau kita ada sifat demikian, tuan-tuan, confirm kita jadi orang yang tawadu. Balik nanti jadi orang yang tawadu, insya-Allah Allah anugerahkan haji yang mabrur. Tapi berapa ramai manusia yang ada sifat demikian? Sebab tu tuan-tuan, Quran mengatakan khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu dijadikan sifat dia lemah. Jadi jangan ada sifat sombong dan juga takabur. Ya. Boleh sikit lagi? Boleh. Lama lagi Dahsyat ke belum? Tuan-tuan sekalian, yang berikutnya, ya, kalau kita merujuk dalam surah Al-Qiyamah, ayat yang kelima, Quran menyebut bal yuridul insan liyafjura amamah, kata Quran. Bahkan kata Allah, yuridul insan, manusia itu berkehendak,
dia berkeinginan liyah juru amama untuk berterusan melakukan maksiat. Manusia punya perangai ni kata Quran, dia punya tabiat, fi'il dia kata orang Melaka tuan-tuan. Perangai dia memang nak buat maksiat tu berterusan. Al-Imam Az-Zahabi syarah dalam kitab Al-Kabair. Tuan-tuan kalau pernah telaki atau baca kitab Al-Kabair, karangan Imam Az-Zahabi tuan-tuan, beliau mensyarahkan tentang antara sifat-sifat perbuatan perangai yang dianggap perbuatan dosa besar. Masya Allah tuan-tuan. Ya. Sebab itu dia kata kalau orang yang berterusan melakukan perbuatan dosa secara istiqamah daripada dia muda sampailah dia besar dan dia tak stop. Walaupun kata dia dosa itu dosa yang dianggap kecil. Tetapi kalau dibuat berterusan, bimbang, takut dia bertukar jadi dosa besar. Mula-mula dosa itu kecil, tapi dia buat berterusan. Lama-lama tuan-tuan di istiqamah jadi dosa besar. Ya. Baik, saya bila sebut pasal berterusan buat dosa ni. Kita manusia ni tuan-tuan, siapa yang tak buat dosa udahlah. Orang kata manusia ni dia maknanya tak terlepas daripada buat dosa, buat salah, buat silap. Ya. Cumanya saya nak betulkan sikit kenyataan lah. Mungkin boleh diperbetulkan. Macam orang kata Nabi Adam buat dosa dalam syurga. Sebenarnya Nabi Adam bukan buat dosa, buat dosa. Bila Allah kata la taqraba hazihi syajarah, kau jangan dekati pokok ni. Nabi Adam, Nabi Rasul dia maksum. Allah pelihara daripada buat dosa. Cuma dia manusia dia tersilap, dia tersilap. Kealpaan, kecuaian. Jadi kita tak boleh kata Nabi Rasul buat dosa. Pasal Nabi Rasul Allah pelihara dia maksum. Dia tak buat dosa besar. Dosa kecil dia tak terlibat, tapi dia tersilap. Jadi maknanya kita kena betulkan kenyataan kalau kita kata Nabi Adam buat dosa. Nabi Adam tak buat dosa tuan-tuan. Dia tersilap kerana manusia. Allah pelihara para rasul, Nabi, Anbiya. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kita cerita pasal buat dosa berterusan, Imam Az-Zahabi kata, walaupun dosa itu dosa kecil, tetapi kalau dia berterusan, dia buat tu berkekalan, maka dia boleh berkekal, bertukar menjadi dosa besar. Bila cerita pasal buat dosa ni tuan-tuan, boleh saya cerita sikit pengalaman kerja dulu. Walaupun saya dah bersara tuan-tuan, teringat pengalaman kerja dulu lah. Dulu saya jawatan akhir tuan-tuan sebagai pendakwa syar'i. Tugas saya tuduh kes di mahkamah. Melibatkan kes jenayah syariah. Kes orang zina, tak ditangkap khalwat, judi, ajaran sesat, minum arak, macam-macam saya jumpa tuan-tuan kes. Dalam banyak-banyak kes tu, ada satu orang tua, umur Haji Sultan macam dalam umur kat 70-an lah, ditangkap khalwat. Dia buat agama tangkap khalwat dengan janda dalam sebuah rumah. Saya tuduh kes tu kat mahkamah di atas peruntukan Seksyen 53, kurungan 1-2. Kerana dia berkhalwat dengan satu orang ibu tunggal jam 3 pagi. Jadi saya kalau di pendakwa tuan-tuan, sebelum saya tuduh, biasa saya akan sembang-sembang dulu lah, borak-borak. Cik, saya nak tanya Pak Cik lah, Pak Cik. Pasal apalah Pak Cik pergi duduk dengan janda malam-malam buta ni? Dia kata, Ustaz, saya sebenarnya anggap janda tu macam adik-beradik. Sebab saya pun lapar malam tu. Jadi saya minta tolong dia masak. Jam 3 pagi Haji Sultan. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalau masak 3 pagi tu, mak masak apa tu? Dah 3 pagi tu, mak masak apa 3 pagi tu? Dia ngadu kata pok dia lapar. Dia minta janda tu, dia kata dia anggap janda tu macam adik-beradik. Kata Pakcik, itu anggapan Pakcik dia macam adik-beradik. Hakikat yang sebenarnya, Pakcik berdua tak ada kena-mengena pun, bukan mahram. Mahram mu'abbad jauh sama sekali. Mahram mu'akkad pun tak ada. Mahram mu'abbad mana mahram yang kekal. Sampai kiamat tak boleh nikah dengan dia. Contoh mak kita, kakak kita. Betul, itu dia panggil mahram mu'abbad. Kalau kita ngaji munakkad. Tetapi kalau mahram mu'akkad, mana mahram yang sementara. Contoh adik ipar, ya. Saya kata pakcik berdua ni tak ada kena-mengena pun. Bukan mahram pun. Pasal apalah pakcik pergi suruh janda tu masak jam 3 pagi. Saya lapar Ustaz. Yelah kalau lapar pun, pakcik pergilah beli roti kat luar kan. Pasal apa suruh janda tu? Jadi dia marahlah saya. Awak ni memang tak faham tu. Saya kata pakcik, saya anggap pakcik macam ayah saya. Umur pakcik dah 70 lebih aja Sultan.
Berbeza. Haji Sultan muda lagi saya ingat. Jadi saya kata pakcik usia dah macam ni, patut pakcik banyak masa duduk masjid, beriktikaf, kan, baca Quran, zikir, dengar ceramah. Pasal apalah pakcik buat benda macam ni? Jadi dia marah saya. Bila dia marah tuan-tuan, dia tak nak panjang cerita, akhirnya mengaku salah. Bila dia mengaku salah, jatuh hukuman. Sebelum saya nak keluar di ruang mahkamah, saya tanya lagi dia, "Cik, cubalah pakcik cakap jujur. Yang sebenarnya siapa janda tu?" "Alah, sebenarnya Ustaz, dia tu bakal tunang saya." Bila dia kata bakal tunang, rasa macam nak muntah saya. Pasal apa pakcik tak cakap awal-awal tadi kan? Sebenarnya saya nak tolong dia untuk saya lepaskan dia dengan ikatan bon jamin supaya dia tu berkelakuan baik pasal warga emas. Dah umur 70-an warga emas, tuan-tuan. Kita ni kan manusia ada 3 peringkat. Iaitu yang pertama dipanggil remaja. Kedua, retua. Ketiga, renyuk. Remaja ni ikut kajian, umur 15 sampai 40. Itu remaja. 40 sampai 60 dipanggil retua. Atas 65 dipanggil renyuk. Haji Hasbullah masuk kategori mana? Remaja ke, retua ke, renyuk? Saya masih lagi retua. Pasal 53, 52. Tuan-tuan, saya kata pakcik, patutnya pakcik umur macam ni, pakcik banyakkan masa kat masjid. Dengar ceramah, baki iman amal. Ya? Tuan-tuan, saya kalau mana-mana berceramah lah, antara saya bagi contoh yang kita mudah faham. Kita ni, tuan-tuan, umur yang Allah pinjamkan kepada kita ni, dia macam modal. Modal, tuan-tuan. Sebab tu ada satu hari, satu Arab Badui. Arab Badui kalau jumpa Nabi, dia tak macam Arab kota. Arab kota, tuan-tuan, kalau tanya Nabi soal yang pelik-pelik, Nabi tak layan. Tapi Arab Badui, tuan-tuan kalau pergi Taif kan, saya pergi Taif, saya suka borak dengan Arab Badui. Tapi bahasa Arab saya tak faham. Bahasa memang pekat habis Arab. Saya tak faham pun. Sebab tak haram tak faham. Tapi Nabi, tuan-tuan, kalau Arab Badui pendalaman, tanya Nabi soalan, Nabi layan. Dia tanya yang pelik-pelik, Nabi layan. "Ya Rasulullah, man khairun nas?" "Ya Rasul, aku nak tanya kamu, siapakah manusia yang terbaik, ya Rasulullah?" Jadi Nabi kata, manusia yang dianggap yang terbaik, kata Rasulullah, "Man tala umuruhu wa hasuna amaluhu." Manusia yang terbaik, kata Rasulullah, orang yang umur yang panjang dan amal dia baik. Umur panjang, amal baik. Umur kita, tuan-tuan, Nabi kata, "A'maru ummati baina sitin wa sab'in." Kadar umur umat aku antara 60 tahun, 70 tahun. Jarang jumpa yang sampai 80 tahun. Dalam masjid ni agak-agak siapa yang umur paling panjang? Malam ni siapa yang ada tak 80? Angkat tangan. 90? 100? 70? Semua tak angkat ni. Jadi tuan-tuan semua masuk remaja ke, retua ke, renyuk. Jadi tuan-tuan sekalian, umur umat Nabi, kata Nabi, ma baina sitin wa sab'in. Antara kadar 60 tahun, 70 tahun. Kita jarang jumpa orang yang sampai 100 tahun. Kalau saya tak silap dulu tahun 90-an, ada satu orang ni duduk dekat Yasin, saya ingat, umur dekat 100 tahun. Kerajaan bagi anugerah. Ya. Tapi tuan-tuan, umat Nabi Nuh ada yang sampai 1000 tahun. Umat Nabi Musa ada sampai 800 tahun. Satu hari Nabi Musa jalan di padang pasir, bertembung satu orang perempuan tua menangis. "Wahai ibu, kenapa menangis?" "Wahai Musa, anak saya belum balik, dah meninggal." Nabi Musa tanya kepada perempuan itu, "Berapakah umur anak ibu?" "Baru 300 tahun." Meninggal, tuan-tuan. Belum remaja, dia kata. Sebab tu kan, tuan-tuan cuba bayang, apa jadi kalau kita umat Nabi Muhammad, tuan-tuan, umur kita macam umat Nabi Nuh, 1000 tahun. Ataupun macam umat Nabi Musa, dekat-dekat 800 tahun. Tuan-tuan bayangkan kalau Haji Hasbullah umur 1000 tahun. Cucu pening. Cucu tengok kan, tak mati-mati apa tu ni. Tuan-tuan, jangan kata cucu pening. Saya ingat kerajaan pening juga. Apa sebab? Pasal makan pencen tak habis-habis. Pencen wajib 60 tahun. Kan, pencen wajib 60 tahun, tuan-tuan. Lepas tu, umur sampai 1000 tahun. Makan pencen kerja ni. Tak ke pening kerajaan. Nak bagi pencen percuma, tuan-tuan.
Sebab tu hikmahnya kenapa umur umat Nabi Muhammad 60 tahun, 70 tahun. Supaya kata para ulama, kita tidak buat dosa yang banyak. Kita umat akhir tapi masuk syurga awal, Masya Allah. Tuan-tuan sekalian, berbalik-balik cerita Badui tadi, maka bila Nabi kata, sebaik-baik manusia khairun nas, man tala umuru wa hasuna amalu. Dia manusia yang baik, Nabi kata, orang yang umur yang panjang dan amal yang baik. Tuan-tuan, daripada segi mafhum mukhalafah ni, cakap dalam bahasa terbalik, tuan-tuan, seburuk-buruk umur manusia, umur yang panjang tapi amal tak baik. Sebab tu saya nak cadangkan pada malam ni, umur kita ni tuan-tuan, supaya kita jadikan umur modal yang Allah pinjamkan untuk kita kat dunia ni, dia jangan sekali-kali jadi macam pokok tebu. Pokok tebu ni tuan-tuan, biasa tanam di mana? Kita orang kampung-kampung, biasanya tanam tebu di mana? Di tepi longkang kan? Tepi longkang, tepi tebing bilik air. Yang tepi longkang itulah yang gemuk tu. Itu yang gula pekat. Sebab tu kalau tuan-tuan beli tebu, kalau gula pekat manis, itu tepi longkang tu. Contoh, minta maaf. Tuan-tuan sekalian, sifat tebu ni, dia perangai tebu, PL dia yang baik, dia makin pangkal, makin manis. Itu perangai tebu yang baik. Tapi perangai tebu yang kurang baik, dia makin ujung, lagi tawar. Betul tak, Sultan? Tebu ni lagi ujung, lagi tawar. Jadi kata para ulama, saya bagi kiasan contoh ni tuan-tuan, supaya umur kita jangan jadi macam pokok tebu. Pasal ada orang, masa muda-muda dia rajin beramal. Rajin ibadat. Dah makin bumur kan. Semayang dah tawar. Pergi masjid dah hilang kemanisan. Datang ceramah pun tak berapa sunuk lagi dah. Tuan-tuan nak camai orang yang datang ke manisan masjid dengar ceramah, dia suka ceramah lama-lama. Tuan-tuan suka ceramah lama ke sekejap? Tuan-tuan suka saya bagi ceramah, boleh tak saya berhenti jam 1 malam, 1 pagi? Setuju tak tuan-tuan? Tak boleh. Orang veteran lagi Sultan, kalau mana-mana saya ceramah, paling koman kata orang utara, setengah jam. Setengah jam je lah. Selebih tu dia dah gabur perut. Dia gabur perut, gabur lutut. Ada yang dah bagi signal. Itu penceramah kena faham. Jangan syok sendiri. Ceramah mesti dihentikan. Lepas tu pada saya ceramah biar pendek tapi berkesan di jantung hati. Orang putih kata apa? Very touching. Apa tu very touching? Sentuhan kalbu. Menyentuh jantung hati kalbu. Ya Allah, aku dengar ceramah ustaz tu menyentuh hati aku. Sentuhan ada 3 tadi Khamis. 1, sentuhan rohani. Alairahmat Ustaz Ahmad tuan-tuan. Ya, Alairahmat Ustaz Ahmad, tuan guru kita. Saya ingat lagi tuan-tuan. Setelah itu saya pergi Madya. Saya kata Ustaz, hari ni malam tidur susah lah Ustaz. Tidur tak lelap, kejap terjaga. Jom saya belajar dululah. Kau pergi masjid Kampung Ulu, ambil air kau minum. Kau nak mandi. Ya ke Ustaz? Ya. Pasal air tu ada sentuhan rohani. Orang sentuh ambil wuduan. Kan tuan-tuan orang ambil air kolam kan sebab orang cekuk, orang sentuh. Di situ ada sentuhan rohani. Kau mandi. Mandilah tuan-tuan. Minum sikit. Pasal nak minum tu sebab nak baik kan. Minum dalam tadi pun rumput, gambut. Ada diri penyapu. Tapi sebab nak main telan juga tuan-tuan. Pasal air itu dia kata ada sentuhan rohani. Sentuhan. Air bekal wuduk orang. Semayang ada sentuhan rohani. Yang kedua, sentuhan jasmani. Itu pasal kata orang tua, kalau kita makan, kan, tangan kita jangan cekul lauk. Apa sebab? Kalau cekul lauk, nanti lauk jadi bang. Pasal di sini ada bahan-bahan kimia, enzim dia. Jangan cekul lauk, pakai sudu. Itu dipanggil sentuhan jasmani. Yang kedua. Yang ketiga dipanggil sentuhan kecundang. Itu saya berkata kumpulan Ekam Matra. Tahun 80-an. Kenal tak? Ni Bilal. Kumpulan Ekam Matra. Bilal tak jumpa saya. Mam jumpa mam. Kumpulan Ekam Matra. Ya. Namanya sentuhan kecundang. Saya bila buat kes duduk kat mahkamah, tuduh kes orang zina tuan-tuan. Ustaz, saya tak zina. Saya pegang-pegang dating je. Pasal orang tahu zina tu haram, dating tu makruh je. Itulah saya kata yang termasuk puak yang melepas, puak mukhalifin. Dia mencampur adukkan antara yang baik dengan yang buruk. Ya. Sebab itulah tuan-tuan, saya kata jangan jadi macam PL tebu, tapi jadi macam pokok kelapa. Pokok kelapa ni Tuan Haji Sultan, perangai pokok kelapa ni, dia lagi tua, santan lagi apa? Lagi pekat.
Tanya orang perempuan kat belakang. Ada perempuan belakang tu. Kaum ibu kalau masak teh minyak, mesti kelapa tu kelapa tua minyak lagi pekat. Itu pasal kalau masak lemak mesti syarat kelapa tua. Haji Zulaik, kelapa tua lawan sayur muda, bau sedap. Kelapa tua lawan sayur muda. Tapi kalau sayur tua, kelapa muda tak sedap. Tuan faham tak faham? Dia mesti kelapa tua lawan sayur muda, baru sayur sedap, lauk sedap. Tapi kalau sayur tua, kelapa muda tak sedap. Kalau sayur muda, kelapa muda lagi tak sedap. Kalau sayur tua, kelapa tua lagi tak sedap. Tuan faham tak faham? Tak faham balik. Kan? Nizam suka belakang. Jadi sebab itulah tuan-tuan, saya beritahu kita jadi perangai kita, umur kita macam buah kelapa. Makin berumur, makin berusia, semayang first class. Datang masjid, seronok. Baca Quran, terbit kemanisan. Sebut Allah, wajilat qulubuhum. Quran kata apa tuan-tuan? Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Tanda orang mukmin kata Allah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Hati dia gemetar. Hari ini Bilal orang azankan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang-kadang kita pun tak gemetar. Pasal kita ni belum masuk kategori orang yang benar-benar beriman. Sebab tu Quran kata tuan-tuan, orang mukmin sebut nama Allah, gemetar hati mereka. Jadi saya nak cadangkan tuan-tuan malam ni, agar saya dan kita semua, makin kita berusia, kita makin bertambah baik. Tambah baik tuan-tuan. Kita tak naklah macam yang saya tuduh tu, dawal gemas, ditangkap khalwat, umur dah senja tuan-tuan, dah penghujung dah. Patut usia yang penghujung itu kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebab tu Quran kata, bal yuridul insan. Bahkan manusia itu perangai dia, liyah jura amamah. Dia berkeinginan nak buat dosa berterusan. Daripada muda, dah separuh abad, ujung-ujung usia nak buat dosa tuan-tuan. Pada saya amat malang, kalau usia dah penghujung tuan-tuan. Bak kata, Allahumma salli ala Muhammad, kata Syekh Fudail bin Iyad tuan-tuan. Seorang ahli sufi yang masyhur. Kata Syekh Fudail bin Iyad, orang yang umur dah sampai 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun kata Syekh Fudail bin Iyad, hakikat yang sebenar-benar kata beliau, kamu telah menuju ke arah Tuhan kamu. Kamu dah menuju kepada Tuhan kamu. Imam Ghazali rahimahullah tuan-tuan, kata beliau, kalaulah ditimbang amal kebaikan dan keburukan bagi mereka yang dah cecah umur 40 tahun, cuba kita timbang, kata Imam Ghazali. Kalau umur dah 40 ke atas, kita timbang mana lebih baik, mana lebih banyak, kebaikan atau keburukan. Kalau keburukan lebih banyak daripada kebaikan, kata Imam Ghazali rahimahullah, itu tanda-tanda kamu telah siap menempah untuk masuk api neraka. Sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud tuan-tuan, bila dia tengok matahari terbenam, dia menangis. Orang kata, kenapa tuan menangis? Aku, dia kata, setiap kali tengok terbenamnya matahari, ya, aku ingatkan diri aku. Umur aku makin bertambah, tapi amalku tidak bertambah. Ibadahku tidak bertambah. Tuan-tuan, kita sepatutnya kan, dah makin berumur, makin tambah umur, makin tambah, sepatutnya kita iman makin mantap. Amal makin mantap. Pasal nak balik jumpa Tuhan. Tuan-tuan bayangkan rumah saya, nak masuk ke rumah saya, nama lorong tu, lorong Pulau Langkawi. Tuan-tuan tak payah pergi Pulau Langkawi. Tuan-tuan tanya Haji Zul. Rumah saya tu canggihnya namanya lorong Pulau Langkawi, tapi tepi tu kubur. Tepi tu kubur je sebelah. Satu hari tu hari raya. Anak murid saya datang jalan rumah saya. Jalan mak saya je lah. Borak-borak sampai dah pukul 12 malam. Nak balik tak berani. Ustaz, boleh tak Ustaz temas saya keluar sampai jalan besar? Pasal apa pula saya kata? Pasal dia kata nak tanya Ustaz, kubur tu okey tak Ustaz? Kubur tu okey? Okey saya kata. Saya duduk berpuluh tahun, tak ada orang kubur panggil saya ketuk pintu. Kan? Rupanya dia takut nak menyeberang lalu kubur tadi Sultan. Jadi saya terpaksa temannya bawa sampai keluar. Saya kata, bayang kita tuan-tuan diajak takut lalu tepi kubur. Kalau lalu tepi kubur pun takut, macam mana nak masuk kubur? Nak masuk kubur. Nak masuk kubur ni jangan main-main tuan-tuan. Siapa pun kita. Ini cakap jujur. Saya ke yang pandai cakap, dia peguam ke, dia penceramah ke, dia
Peta bercakap tuan-tuan, masuk kubur jangan main-main. Walaupun imam kata kan, kau jangan takut, kau jangan gentar. Nanti akan datang dua orang malaikat soal kamu. Kau jangan takut. Man rabbuka. Itu apa? Jawablah kamu dengan lidah yang fasih dan nyata. Allahu Rabbi. Ialah imam cakap atas kubur boleh lah. Suruh imam tumbang kubur. Kita lah baca untuk imam. Imam pun gentar juga. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan biasa pergi tempat kampung orang asli kan. Orang asli. Imam jemam, kalau orang mati, talqin lagi canggih. Dia baca talqin memang sungguh-sungguh. Kan, imam orang asli, kalau dia baca talqin, memang betul-betul baca bunyi. Dia akan tanya, kau jangan takut, kau jangan gentar. Nanti ada dua orang malaikat bagi kau soalan. Dia bagi kau soalan yang susah-susah, kau minta yang mudah-mudah. Dia tanya kau tak boleh jawab. Dia belasang kau sebelah kanan, kau elak sebelah kiri. Kiri pun kau tak boleh elak sebelah kanan. Kiri kanan kau tak boleh elak, gasak kau lah kata Pak Imam tu. Ini tuan-tuan, bukan benda yang boleh main-main. Haji Sultan kan, masuk kubur, tuan-tuan jangan main-main. Siapa pun kita. Ini cakap jujur ni. Tuan-tuan sekalian, sebab tu saya kata, saya cadangkan saya lah dulu kita ke arah kubur kita lebih baik. Tingkatkan iman kita. Dekatkan diri kita kepada Allah. Imam kan dia baca doa kan. Allahumma barik lana fi Rajab. Bulan Rajab, bulan barakah tuan-tuan. Kita belajar untuk tarik barakah dalam bulan ni, Masya Allah. Jadi orang yang maknanya makin umur bertambah, kan betul, makin bertambah umur. Orang yang umur bertambah amal lagi baik. Tapi yang kita kesian, makin usia senja. Kadang-kadang saya kesian, tuan-tuan. Ini bukan berlaku di Tengkera, Mam. Berlaku di Perancis, di Ecuador, di Bolivia. Saya dulu ceramah jauh-jauh di Perancis, di Spanyol, di Australia, tuan-tuan. Kadang-kadang kan bila saya pergi lalu nak pergi ceramah, kadang orang tu kan lepak kedai kopi, bang. Kedai kopi kan, main dam. Dah pukul 7 tu, main dam. Haji, kerja-kerja haji. Pergi haji ni tak nak. Tuan-tuan sekalian, sebab tu kan, bila umur dah makin senja, patut kita belajar untuk makin dekat dengan Tuhan. Sebab tu Allah kata, bal yuridil insan. Bahkan manusia berkeinginan lagi nak buat maksiat, nak langgar perintah Allah. Usia dah makin senja. Sebab itulah tuan-tuan, Quran kata, kala, kelemahan manusia juga. Kala innal insana la yatgha. Sekali-kali kata Tuhan, manusia memang dah melampau. Melampau dah. Kenapa melampau? Ar-ra'ahu istaghna. Masa dah senang. Dah kaya. Dah mewah. Kan? Tuan-tuan, kalau saya ada tuan-tuan, orang miskin, orang kaya, tidur, siapa lagi mudah? Orang kaya tidur mudah ke orang miskin? Siapa mudah bila? Orang miskin kan, letak, lelap dah. Cucu Kyoto, 1, 2, 3, dah sampai Perancis. Orang kaya susah nak tidur malam. Pasal harta banyak. Bawah tilam, tepi tilam, celah tilam. Rumah ada elang. Burung terbang pun dia pening juga pasal gangguan. Tak boleh tidur malam. Orang kaya, Masya Allah, tuan-tuan. Orang miskin, tidur malam mudah. Kadang-kadang malam tidur, punyalah mudah, tuan-tuan. Ya, hanya beralaskan sabut kelapa saja. Dia boleh tidur nyenyak. Pasal rumah dia. Walaupun rumah tepi sawah pun duk buruk. Tapi Allah beri nikmat tidur. Sebab tu saya kata minggu lepas, ada orang tuan-tuan tak boleh tidur malam. Dan ada orang pula dapat nikmat tidur berlebih-lebihan. Ada orang susah tidur malam, orang kaya payah tidur malam. Ada orang tuan-tuan dapat nikmat tidur berlebih-lebihan. Kadang-kadang tengah baca surat khabar, terlelap. Kadang-kadang dalam tandas pun terlelap. Dan kadang-kadang dalam ceramah pun terlelap. Ini berlaku mana? Di New Zealand. Sini tak berlaku semua terang, Masya Allah. Kan? Itu saya kata dapat nikmat tidur yang berlebihan. Sebab tu manusia ni kata Allah, kalla innal insana la yatgha. Melampau. Pasal dah senang. Tuan-tuan, kita manusia ni, sebab tu kan kita baca kisah Karun kan. Karun melampau. Bila dah mewah, dah kaya tuan-tuan, orang nak minta sikit dekah, dia tak nak bagi. Dia lupa rezeki siapa bagi? Allah bagi. Dia lupa kepada Tuhan, melampau. Allah tenggelamkan harta dengan dekat bumi. Sebab tu sampai sekarang orang jumpa harta dalam tanah, panggil apa? Harta Karun. Firaun sombong. Kerana ada takhta dia, kan, kuasa dia. Allah hancurkan dia. Namrud, Allah hancurkan dia.
Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia sekali-kali memang melampau. Pasal dah senang, kaya. Tuan-tuan tak payah pergi jauh lah. Kita ni kadang-kadang masa bekerja je Zoleh. Kadang grade gaji kecil je. Dulu grade sokongan, naik setapuk, naik kanan sikit. Kadang jalan pun naik action dah. Jalan dah berubah, cakap dah berubah. Kawan pun dah berubah dah. Baru naik grade setapuk sikit. Pasal kita manusia kadang jadi orang yang melampau. Dulu pakai kita Mazda 323, jalan biasa. Tiba-tiba dapat tukar kereta Proton X. Wah, jalan pun dah singit, parking pun lain. Pasal manusia kata Allah, kalla innal insan la yatgha. Manusia memang melampau. Kan? Pasal dah senang, dah kaya. Sebab itulah tuan-tuan, ya, saya nak bincang banyak lagi. Memenangkan Daisyak, kita tangguh dulu, kita sambung tahun depan lebih dulu. Part 3. Mari insyaAllah tuan-tuan. Inilah perangai-perangai manusia tuan-tuan. PL, sifat manusia yang kita mesti tahu dan kita mesti perbaiki. Jadi insyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan kita sambung lagi pada masa akan datang insyaAllah. Kalaupun tak pada minggu depan, pada minggu-minggu akan datang insyaAllah. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberi manfaat untuk saya juga insyaAllah. Dan yang paling penting tuan-tuan, saya dan kita semua lepas balik ceramah ni mesti berubah jadi orang lebih baik. InsyaAllah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا